ikut ahli. Tadi subjek apa? Tadi subjek apa? Quran Sunnah. Oh, sunnah, Ustaz. So, tak gabung lah. Oh, so dah berubah lah sebelum ni lain kan. Okay. Siapa lagi belum ada? Asyik. Syakir belum ada. Okey je setakat ini. Okey, tricky, confused. Mudah tapi banyak kena hafal. Itu siapa jawab? Sebatin yang mengandungi unsur karbon. Senang jawapan. Itu jawapan yang masing-masing tengah share tu. Stop presenting. Okay. Tu je yang sudi menjawab. 6 orang saja. Cubaan 1, 2, 3. Awak tak ada bunyi gema apa mic ni jelas tak ada gangguan bunyi bising ke? Tak ada Tak ada. Okey, tak ada, bagus. Alhamdulillah. So, senang confuse kalau tak hafal. Okey je setakat ni. Okey je. Okey, nak tahu okey tak okey, kita tengok sekejap lagi ya. Sekejap lagi kita akan tengok. Kita buat quiz. Okay, quiz itu mengandungi topik-topik subtopik daripada awal lagi lah. So kita akan tengok, kita buat revision je hari ni. Okay, kita buat revision saja hari ni. Okay, nampak dah ada 13 orang. Cikgu tak nampak lagi Syakir. Syakir ada? Syakir kita ditemani oleh bunyi-bunyi tambahan hari ini ya. Okay, Syakir, seorang tolong tanya khabar Syakir. Okay, cikgu tengok kat sini. Hani Kamilia, Ika Bahani, Hasif, Noor Syikah. Sekejap cikgu kopi ni. Okay, seorang tolong tengok siapa yang belum ada ya. Cikgu share kat chat room. Tu Syakir dah ada. Okay, sana. Okay, ini tadi. So sekarang termasuk Syakir. Ni cikgu ambil automatik daripada sistem ni Jadi ada double kat situ. Apa jadi double? Alamak, tak boleh pakai dah ni. Dia jadi double. Okay, cuba tengok siapa lagi belum ada. Jangan tengok nama tu lah. Tak payah tengok nama. Tengok dekat list ni. Cikgu tengok 15 kan? Siapa belum ada? Nazran, cek lelaki ada tak? Nazran? Cuba tengok yang lelaki. Cukup tak kelas awak 5A? Yang perempuan Hani Kamilia cukup ahlinya? Saya dah cukup. Cukup, lelaki cukup. Hani Kamilia 5A perempuan? Sakinah tak ada. Sakinah tak ada. Tak tahu dia ke mana? Tak tahu. Okey. Sakinah tak ada. KA? Siapa tak ada ni? Nama Siti Zainab, tengok siapa tak ada? Siti Zainab. Tu Fadlin Sakinah dah muncul. Jadi KA lagi? Ada lagi KA? Semua dah ada ke cikgu? Semua dah ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Alright. Jadi
Insert a slide. Alright, sekejap ya. Okay. Okay, jadi hari ini kita nak buat revision revision dalam masa lebih kurang sejam ini. Okay. Dan macam biasa kita mulakan kelas kita hari ini dengan mohon keberkatan dengan membaca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kenapa cikgu rasa macam gema? Ada rasa bergema tak suara? Bergema. Gema. Testing, bergema lagi? Ya. Okay, sekejap. Testing 1, 2, 3. Okay? Gema lagi. Bergema lagi. Apa dia? Gema lagi. Bergema lagi? Cikgu setting apa tadi tiba-tiba? Bergema lagi? Testing ya. Tak, cikgu tengah cuba benda baru ni. Bergema lagi? Bergema. Teruk sangat gema dia. Macam bunyi mic. Macam bunyi mic. Cobaan 1, 2, 3. Sama juga. Sama macam tadi. Cobaan 1, 2, 3. Cobaan. Tak berubah Sama. Sama. Tapi dia mengganggu tak? Tak kot. Cobaan 1, 2, 3. Cikgu tak bunyi bergema dah. Dengar bergema lagi? Bergema. Ya, teruk sangat Tak adalah teruk sangat. Testing. Tapi boleh lah, jelas lah. Jelas. Boleh Boleh lah. Boleh ke? Boleh kot. Boleh. Testing. Testing 1, 2, 3. Okay, kalau tak dia ada bergema lah Cobaan 1, 2, 3. Cobaan masih bergema? Bergema. Masih bergema? Cuba tak dengar suara awak balas. Masih bergema ke? Gema lagi cikgu. Sama macam tadi. Masih bergema ke? Bergema cikgu. Oh, tak dengar suara awak pula. Masih testing? Gema juga. Tak test. Tak apa. Cobaan 1, 2, 3. Cobaan 1, 2, 3. Tadi okey dah. Test. Cobaan 1, 2, 3. Okay, tak apa. Kita mulakan dulu dengan quiz. Sambil-sambil tu cikgu tengoklah. Dengan belajar-belajar ni. Okey. Kita test. Kita nak buat revision. Sebelum tu kita nak tahu dulu kat mana yang kita perlu baiki lah. So kita sharekan dekat quiz.com tu. Kita boleh masuk semua ke situ. Dah masuk ke situ. Dah ada kat situ. Cobaan 1, 2, 3. Monitor.
Okay, baru 7 orang, baru 7 orang. Mana lagi yang lain? Okay, mana lagi yang lain? Cubaan 1, 2, 3 masih lagi bergema. Cubaan 1, 2, 3 cubaan. Okey, baru 9 orang. Mana lagi? Cepat. Kita nak bincang lagi ni. Okey, 10. Hasif tiba left. Cubaan 1, 2, 3. Baru 10 orang. Oh, masuk dulu. Cubaan 1, 2, 3. Baru 10 orang. Mana lagi yang lain? Yang kita ada sekarang Daniel, Atirah, Ummu, Hasif, Afrina, Rashika, Nazran, Zainab, Irina, Nurim. Okey, yang lain-lain? Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Adakah yang lain tu ada masalah internet ke apa? Tak berubah ni 10 orang? Tak berubah 10 orang. Tak berubah lagi 10 orang ni, tak berubah lagi. Mana yang lain ni? Lain okey, tak apalah. Kita teruskan. Walaupun 10. So yang lain tu kena buat offline nantilah. Okey, ready ya? Ajak Putri Nur Afrina tiba-tiba baru masuk. Okey, Afrina ada kat sini. Afrina belum? Dah ada. Alright, jadi kita teruskan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, nampaknya Rashika pula ya. Telah melepas program yang pertama. Nazran. Okey, diikuti oleh Zainab 4, 3. Okey, Akira tempat keempat. Masih lagi Rashika mendahului sobat karbon
oleh Nazran. Okey, Daniel nampaknya mecut ke tangga yang ketiga. Lagi oh, nampaknya Rashika sekarang mendahului ya. Okey, diikuti oleh Zainal dan juga Daniel. Victory. Okey, Nazran mencetak yang ketiga. Okey, masih lagi Rashika dan rupanya perasaan pemilihan tak ada ni. Masalah internet dia. Cek ada Okey, nampaknya Rashika masih lagi mendahului. Diikuti oleh Siti Zainal dan juga Nazran yang sekarang berada di tempat ketiga. Okey, Daniel tempat keempat. Diikuti Afrina, Nurin, Atira, Irvina, Muhab, Atif, Tafih dan Tafiyah. Okey. Okey, masih lagi Rashika di tempat yang pertama, diikuti oleh Siti Zainab dan juga Daniel dan Nazran tempat keempat. Okay, Nurin nampaknya sudah menjadi ke atas. Kita ada 11 penyertaan ya. Rashika hampir menjawab ke semua soalan. Diikuti oleh Daniel dan Siti Zainab. Okey, nampaknya top 3 tidak berubah. Okey, itu dia Rashika dah menjawab ke semua soalan. Tetapi sesiapa saja boleh motong tempat pertama tu apabila dalam tetap nanti. Sebab ini tak setting masa. Ada beberapa soalan dalam bahasa Inggeris ya. Okey, ada beberapa soalan dalam bahasa Inggeris tapi aslinya tak ada masalah bagi 5KA dan 5A. Okey, adakah Siti Zainab boleh merampas tempat yang pertama? Adakah Daniel? Adakah Nazran? Masih belum menjawab semua soalan lagi ya. Okey, so Rashika saat ini poinnya 11,730. Okey, nampak Daniel hampir menamatkan semua soalan. Okey, itu dia Nazran mecut petang ketiga. Okey, nampaknya Daniel tak dapat menemukan Rashika. Itu dia Siti Zainab. Zainab ada peluang untuk bertempat sama tu sebab ada beberapa soalan yang boleh jawab.
itu dia Nazran. Hampir mengotak tempat yang pertama. Kita sekarang berada di tempat yang kedua, di belakang Rashidah. Okey, Siti Zainab masih belum habis menjawab. Mungkin boleh merampas tempat tu atau tempat pertama. Okey, Afrina tempat kelima sekarang. Okey, Daniel tempat keempat. Okey, so masih ramai pelajar yang belum menghabiskan soalan. Okey, Umum belum habis. Atira belum. Firdina belum. Hasif sudah. Anis tak sampai separuh lagi menjawab. Okay, cikgu bagi peluang dalam 3 minit lagi. Okay, 3 minit lagi. Alright, Han Jamila kembali dalam kelas. Apa masalah tadi Han Jamila? Atau kalau nak jawab boleh tekan dulu lah. Kata mana yang boleh lah Kamila. Okay, so Umum masih belum habis jawab. Atira, Firdina dan juga Anis macam terletak kat situ. Dua minit lagi kita akan tutup dan kita berbincang. Okay, so setakat ini nampaknya nampak gaya macam akan kekal Rashidah tempat pertama dengan 11,730. Okay, lagi 1 minit. Okey, itu dia Hasif memang sudah tadi. Irdina, Atira, Umum sedikit lagi, beberapa soalan lagi nampaknya kat situ. Dan Atira, Irdina, Ais nampak tetap. Okey, so putus ada dekat sekarang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, taman sudah. Kuis ringkas kita hari ini. Jadi tahniah kepada Rashika. Rashika dan tempat kedua Zainab dan tempat ketiga Daniel. Begitu juga yang lain-lain. Daniel dan Kamila sempat menjawab 4 soalan. Okey, tak apa, ada masalah tadi. Okey, so cikgu dengar gema macam kurang. So sekarang nak confirmkan, boleh dengar dengan jelas tak? Adakah ada gangguan lagi? Dah tak gema dah. Tak gema dah. Jelas lah. Maksudnya jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah. Cikgu masih lagi try and error jadi mungkin ada sedikit-sedikit tu, kalau teruk sangat bagi tahu. Alright, jadi sebelum kita discuss soalan
dalam kuis tadi, dan yang mana belum jawab, tak sempat jawab semua tadi juga akan share balik. Kalau cikgu lupa share nanti ingatkan. Okay, kita tengok tadi juga ada share dekat WhatsApp, kan, grup WhatsApp yang peta minda sebatian karbon. Jadi siapa yang tengah buka laptop boleh buka nota tadi. Okay, kita tengah buka sekarang. Okay. Entire screen. Okay. So, sekejap tengah loading. Itu peta minda yang menghubungkan ke semua siri homolog dalam sebatian karbon. Okay. So, masing-masing boleh ambil inisiatif untuk print. Okay, atau lagi bagus kalau nak buat sendiri dengan colourful lah. Dengan colourful sebab ini adalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, ada yang versi bahasa Melayu dalam laptop rasanya. Okay, semua nampak ni? Nampak. Semua nampak dengan jelas? Nampak. Okay, so kita tengok sepintas dulu Okay, 100. Okay, cuba tengok. Awak tengok sekarang kita ada siri homolog. 18 ni apa 18? 18 ni apa 18? Yang pertama ni ini. Dekat arrow ni. Ke tak nampak arrow? Okey, tak nampak. Okey, 18. Siri homolog apa ni? C2H4. Itina. Itina. Siri homolog itu nama? Alkina. Alkina, bagus. Okay. Alright, bagus. Siri homolognya adalah alkina. Kecil sangat. Okay. So, ini adalah etina. So, dari segi bahasa rasa tak ada masalah bagi awak lah. Okay, so kita tengok connection antara satu sama lain. Jadi, yang bagi rasa macam banyak nak kena hafal, benda ni sangat membantu. Boleh print besar-besar tampal pintu bilik ke, atas ceiling ke, nampak kan kalau besar-besar. Okay. Jadi tengok etina kepada etana. Jadi dia sepadan lah. Dia tak boleh etena tiba-tiba sini propana, tak boleh. Okay, tapi konsep dia sama lah. Kalau etina nak jadi etana, iaitu alkana yang sepadan melalui proses apa ni? Hydrogenation ni. Ada nama lain tak bagi hydrogenation? Ada nama lain bagi hydrogenation, iaitu penghidrogenan? Ada nama lain tak? Tidak balas apa nama dia ni? Tidak balas apa? Pengoksidaan. Pengoksidaan? Confirm pengoksidaan? Penurunan. Penurunan. Sudah. Ini alkina. Alkina hidrogen. Ingat. Hidrogen tambah apa? Tambah hidrogen. Hidrogen kan? Okay. Ingat dia tambah. So ni tindak balas penambahan. Okay. Tindak balas utama dia namanya penambahan. Dalam penambahan ada pula penghidrogenan, pengoksidaan, apa lagi? Penghalogenan. Penghalogenan pula. Cuma lupa betul lah. Penghalogenan dan ada lagi lah. Ada 5 tak silap. Okay, ingat. So ini ringkasan dia. Jadi benda ni sangat membantu. Ethane kan. Jadi alkana. So kalau sini propina. Sini jadi apa? Dekat ethane ni. Propana. Propana. Okay. So nampak dia memudahkan awak memahami secara keseluruhan. Dan ada kat sini ada keadaan ataupun mangkin kan. Mangkin nikel, platinum, palsu 180. Okay, kemudian kita tengok yang lain. Okay, daripada etina juga boleh
boleh kita turun ke bawah. Etina jadi alkohol. Proses apa? Penghidratan. Penghidratan tambah apa? Tambah air. Tambah air, tapi bukan tambah air macam tu saja kan. Jadi kita perlu ada makin fosforik asid pekat pada suhu 300 darjah Celsius dan juga tekanan 60 atmosfer. Jadilah alkohol yang sepadan, etanol. Kalau sini propina, jadilah propanol. Sini. Sebab apa dia bagi contoh etina ni? Sebab kita nak menunjukkan etanol boleh disediakan daripada proses apa ni? Ini. A nak jadi B ni proses apa? Kelas bahasa Melayunya. Proses apa? Proses apa? Penapaian glukosa. Penapaian glukosa. Okey, penapaian glukosa. Sebab kalau sini propanol, katakanlah sini propanol. Boleh tak ada proses penapaian? Boleh tak? Boleh tak? Kena tembak lah. Boleh tak? Kalau propanol, nak sediakan propanol, boleh tak daripada proses penapaian? Itu soalan dia. Jawab boleh atau tidak? Tak boleh. Tak boleh. Okay, memang tak boleh. Sebab penapaian hanya menghasilkan apa? Etanol. Etanol saja. Jadi jelas kan? Alright. Jadi macam mana kita nak sediakan asid etanoid daripada etina? Ada shortcut tak? Soalan cikgu, macam mana etina nak menjadi asid etanoid? Ada shortcut tak? Awak tengok dalam peta minda ni. Ada shortcut tak? Ustaz hari ni semua macam berat mulut je ni. Oh no! Ada shortcut tak dalam peta minda ni awak tengok? Daripada etina atas sekali tu nak jadi asid etanoid bawah sekali. Ada tak shortcut? Tak ada. Tak ada. Jadi on mic dulu. Jadi sebelum nak pergi kepada asid etanoid, dia mesti melalui apa dulu tadi? Mesti melalui etanol, alkohol kan? Melalui proses penghidratan. Barulah pergi ke asid etanoid melalui proses Pengoksidaan. Jadi nampak ni, ini permainan ni awak print nanti dan awak study, rujuk buku, awak akan nampak lah connection dia dan mudah sikit bila nak buat latihan berkaitan dengan sebatian karbon ni. Okay? Jadi cikgu tak nak cerita full lah pasal ni. So harap-harap semuanya boleh. Kalau nak buat sendiri pun boleh, buat yang bahasa Melayu. Buat cantik-cantik atas kertas A4. Okay. Kalau dah buat nanti boleh share dalam kelas. Kan? Mungkin awak cara dari segi colourful kan. Nota colourful lagi menarik lah. Alright. Okay. So ini kita bincang dalam group nantilah. Kita nak adakan tak pertandingan menghasilkan peta minda seperti karbon yang paling menarik. Okay, jadi untuk okay, sekejap. Alright, untuk sebatian karbon ni sebenarnya ada bab last hari tu kan, aku cakap, iaitu penggunaan ke apa itu? Kegunaan isomer dan bla 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 semua tu. Yang tu cikgu akan tugaskan masing-masing buat ni lah untuk pemandangan. Jadi secara amnya kita dah habis topik sebatian karbon kecuali yang last tu iaitu kegunaan isomer. Okey, kita discuss dulu soalan quizzes tadi. Okey, boleh ada apa-apa nak
Cikgu dah share pada dalam, boleh buat versi sendiri dalam bahasa Melayu yang mungkin lebih menarik. Kalau tak ada, cikgu tutup ini. Kita akan tengok. Tab antai screen. Alright, soalan dalam kuis tadi So yang berjaya menjawab tadi 11 lah. Tapi Kamila tadi ada masalah dengan line, terkeluar. Cuma Anis tadi Anis masih ada ke? Line kurang. Okey, dia loading. Okey, tak. Alright. So itulah masalah dia sekarang. Tak apa, kita tengoklah. Baik, kita buat ulang kaji hari ini. Kita tengok soalan demi soalan. Okey. Sekejap nak tunggu pennya keluar. Tak muncul lagi pennya. Soalan pertama, namakan tindak balas kimia, okey dah muncul, yang boleh dijalankan oleh alkana. Ingat, baca soalan dulu baca soalan dulu sebelum awak terus menjawab. Tengok kat sini 4 orang salah. Namakan tindak balas kimia yang boleh dijalankan oleh alkana selain pada tindak balas pembakaran. Ada 4 pelajar yang jawab penambahan. Okey, penambahan hanya berlaku dalam apa kelas? Siri homolog apa? Alkina. Alkina sahaja. Okey, alkina sahaja. Jadi untuk alkana, okey, sambil revision, tindak balas apa? Pembakaran sudah. Ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Ada berapa semua? 3 ke 2? Ada juga yang jawab peneutralan. Mana ada alkana peneutralan. Okey, ada berapa semuanya? Pembakaran, penukar gantian ni jawapannya. Satu lagi? Tak ada dah kan? 2 je. Ada 2 je cikgu. Betul, 2. Yang banyaknya alkina. Alkina penambahan, lepas tu pembakaran, lepas tu pempolimeran kan? Pempolimeran tambahan. Okey, jadi nampak kat sini. Soalan ni kira soalan paling senang lah. Aras rendah. Dia menghafal. Okey, jadi cek balik bagi yang jawab 4 orang ni, 4 dengan peneutralan ni, 5 orang lah. 5 orang tak berjaya menjawab yang ni. Tak berjaya menjawab dengan betul. Okey, seterusnya. Dia skip. Soalan nombor 2. Etina, yang ni masih ada yang salah. Siapa ni jawab tepu ni? Tepu tak ada double bond. Jadi kalau tak tepu, at least ada 1 double bond ataupun apa? Selain double bond, satu lagi. Ini triple bond. Sekurang-kurangnya 1. Sebab ada beberapa sebatian dia ada banyak. Sebatian dia ada banyak double bond ataupun triple bond. So sekurang-kurangnya 1 dikira tak tepu. Cuba fikir secara logik, kenapa diberi nama tak tepu? Itu juga dah cerita kenapa dinamakan tak tepu. Apa pula maksud tepu? Contoh awak masak sehingga tepu. Ataupun keringkan apa-apa saja tanpa tepu, dah tak boleh kering, itu namanya tepu. Maksudnya tak boleh ni lah, tak boleh teruskan dah. Sama macam ni, kalau tepu tu alkana kan, dia dah ada maksima dah. Bila faham benda ni mudah awak ingat. Maksima iaitu C, maksima 4 ikatan, H 1 ikatan.
Manakala untuk alkina, okey, awak jangan pelik tiba-tiba dia buat macam sayap ni, tak ada masalah. Tak ada masalah buat sengit macam mana pun. Sebab benda ni sebenarnya 3D. Jadi awak tengok C dia boleh pecahkan lagi kan. Bila pecahkan kat situ boleh digantikan dengan unsur-unsur yang lain. Jadi lepas tu dia tak tepu. Dia boleh masukkan lagi melalui tindak balas penambahan. Okey, soalan seterusnya. Alkina dan alkana boleh dibezakan dengan menggunakan air bromin. Selain pada air bromin, apa lagi kelas yang boleh bezakan alkana dan alkina? Larutan apa yang berwarna purple? Ada yang ingat? Kalium manganat 7. Helium manganat 7 kan? Okey, dia berwarna purple. Okey. Dia punya result sama. Dia akan menyahwarnakan warna asal. Jadi kat sini air bromin warna apa? Perang. Okey, jadi apa akan jadi pada alkana? 9 orang. 9 orang menjawab salah. Oh no! Ada 3 je yang menjawab jawapan betul, tidak berubah. Alkana okey, so macam ni. Kita ambil alkena ini. Okey, apabila kita tambah air bromin, dia boleh berlaku proses apa kelas? Apa jadi pada BR ni? Dia boleh buat apa? Kalau kita pecahkan jadi macam ni. Dia boleh masuk ke mana? Dia boleh masuk ke mana? C. Ke double bond ni kan? Okey, BR yang pertama. Yang kedua, dia boleh masuk ke situ. Sebab itu, bila kita gunakan alkina, air bromin akan dinyahwarnakan. Maksudnya daripada perang menjadi tanpa warna. Sebab bromin ni dah bertindak balas, dia jadi dia masuk dalam sebatian dah. Manakala kalau alkana si dia dah sifat dia apa tadi soalan sebelum ini, dia dah apa? Dia dah Tepu. Jadi BR tak boleh nak masuk dah, kecuali melalui tindak balas penukar gantian. Penukar gantian tu perlu ada ultraviolet kan, perlu ada sinaran UV. Jadi makmal kita gunakan goncang dengan air bromin saja. Jadi kat sini alkana tak akan menunjukkan tidak balas dengan air bromin. Jadi air bromin tidak berubah. Hanya 3 orang yang betul. Okey, 3 orang. Alright. Okey, seterusnya. 9:55 dah. Okey, lipat sikit. Antara yang berikut yang manakah merupakan isomer pentana? Okey. Ada kelas apa lagi? A dan K. Ada macam itu kan. Jadi boleh belajar sikit kan. Dah selesai baru boleh makan nasi. Okey, sebab kita nak discuss ni sampai tertengok semua kesilapan. Kita bincang semua apa yang boleh dibaiki lah. Yang manakah merupakan isomer pentana? Okey, sebelum itu hanya Nazran yang baru hantar yang isomer tu Okey, lain-lain tolong hantar tu. Hanya Nazran saja yang baru hantar. Untuk lukis isomer kan, tips dia, okey, contoh pentana. Pen ada berapa besi kelas? Ada 5. 5 C. 5. Jadi untuk melukis 5 kan? Pen. Pen 5 betul lah. Untuk melukis isomer, awak mula dengan rantai panjang dulu. 4, 5. Alamak atas tak boleh lagi. 5. Okey, selesai. Yang pertama, mula dengan rantai lurus. Okey. Ni cikgu cerita alkana. Alkina lain pula. Alkina dia ada double bond pula. Okey, selesai. Yang pertama, apa nama dia? Ini. Yang pertama namanya
Pentana. Tanah. Yang kedua, awak kurangkan C. Buat dulu 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kat mana nak letak C tu yang lagi satu? Boleh letak sini tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia akan jadi nama sama kan? Dia bukan jadi cabang, dia jadi corner. Betul tak? Dia tak jadi cabang, dia jadi corner. Corner tajam kat situ. Jadi kat sini kita cuba letak C alih ke sini. Dia jadi cabang. Jadi apa nama dia? Rantai lurus satu panjang. Berapa ni? 1, 2, 3, 4. Jadi apa nama induk dia? Apa nama induk dia? Apa nama induk dia? Tak menjawab lah. Butana. Apa butana? Sebab C4. Kan? Ini apa? Cabang. Apa nama cabang? Metil. 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 Okay, metil. Jadi berada pada C ke 2. Jadi 2 metil butana. Okay. Yang ketiga, awak teruskan lagi dengan kurangkan lagi C. Jadi 3C. Jadi berapa lagi perlu kita letak? Lagi 2. 2. Jadi awak kena tengok. Cuba letak sini. Boleh tak? Ada yang tanya itu macam mana kita nak lukis isomer cikgu? Okey. Sama tak dengan isomer kedua tadi? Sama. Sama kan? Cuba tengok ni. Rantai panjang dia akan jadi macam ni. Di corner. Bukan cabang. 1, 2, 3, 4. Butana. Dan cabang metil berada pada C2. Jadi 2 metil butana. Sama. Jadi tak boleh. Sebab tu kaedah dia try and error dan ikut daripada rantai lurus kurangkan C. Jadi nak letak mana? Letak Satu boleh letak sini. Bawah. Atas bawah. Bagus. Jadi ada berapa dah C rantai lurus sekarang? 3 namanya propana. Kan? 3. So ini jadi kumpulan cabang metil. Apa depan dia kita nak letak? 2. 2. Jadi 2 metil propana. Sebab dua-dua berada pada kedudukan C2. Okey. Jadi yang keempat, boleh tak buat yang keempat? Kita tengok, boleh tak kita nak buat yang keempat? Kurangkan C lagi, jadi C2. Berapa kita nak letak lagi? Berapa lagi kita nak letak? Lagi 3. 3. Agak-agak boleh tak? Tak. Awak kena tengok, tak boleh. Ya, tak akan dapat struktur yang sama lah. Tak akan dapat struktur yang berbeza dah. Dia akan dapat struktur yang sama. Sama ada yang kedua dengan yang 3 macam tu. Jadi ada berapa isomer bagi pentana? Ada 2. Ada 2. Isomer ni kena kira semua. Ya. Yes. 3. 3. Alright. 1, 2, 3. Ada dalam soalan modul kan? Ditanya berapa formula struktur boleh lukis. Jadi sini kita boleh lukis 3. Dan isomer 3 lah. Dia follow berapa banyak kita boleh lukis formula struktur itu. Kalau boleh lukis 3, maka 3 lah isomernya. Okey, jelas? Jadi kat sini yang mana bukan isomer bagi pentana? Okey, padam semua. So jawapan dia kat sini C pula yang ketiga. Yang ketiga ni sebab apa? Yang manakah dia tanya yang manakah merupakan. Okey, kalau tengok ini pun ada yang jawab macam mana pentana tiba-tiba jadi isomer dia jadi alkina. Tak boleh. Terus
Yang ni kecil lah pula ni. Okay, kita tengok pentana 5C. Jadi awak first sekali cari alkana juga. Jadi ni alkana potong terus. Cari bilangan C sama. Mana bilangan C sama? Sama tak? Satu. Apa masalah dia kat sini? Ada Yang lebih. 4 jawab. Ada 6C. Jadi salah. Okay, yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7C. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5C. Jadi jawapan dia ini. Okay, so 4 yang jawab ini, 1 yang jawab ini. Cuba cerita sikit apa masalah dia. Siapa nak mampu? Sebelum penerangan cikgu ni, Nazran nak jawab mana? Saya Betul. jawab yang Alkina tu. Sebab gelabah tadi. Yang mana? Yang kelawar, yang jawab yang 4 ni. Yang apa tu? Yang 6C ni. Yang Alkina punya tu. Ada 5C juga tapi ada double bond. Oh, okey. Okey. So, sekarang dah jelas macam mana? Dah jelas dah. Okey. So, nampak macam mana latihan-latihan membantu kan? Tak apa. Kita belajar melalui pengalaman. Boleh kita belajar sikit, kita discuss ini sampai habis. Okey, ni tak sepatutnya salah. Ada juga yang salah. Kita nak bincang lah yang ni, definisi. Baliklah nanti definisi tu. Lagi sekali, heptina. Tadi alkana. Sekarang kita jumpa alkena. Okey, cikgu punya line masih okey ke? Ada lag tak? Tak ada Tak ada. Boleh? Ada lag okey. Heptina berapa C? 7. 7. So, mula-mula sekali cari bilangan C, tentukan alkena. Jadi yang mana boleh reject terus? Yang mana kelas yang boleh reject terus? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang boleh reject terus. Yang pertama ni boleh reject terus. OH lagi. Yang ketiga ni kan. Jadi antara ini dan ini. Okay, jadi macam mana tips untuk isomer alkena? Sama je macam alkana tadi. Awak mula dengan rantai lurus. Rantai lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nak letak mana double bond? Nak mula daripada mana? Nak mula daripada mana? Ujung. Sama ada kiri ke kanan sama kan? Jadi yang pertama, silap sini. Awak mula daripada paling hujung. Untuk alkena Jadi sini. So ada nama dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di hep 1 ina. Okey, jadi yang kedua tu jangan kurangkan C lagi. Jangan kurangkan C lagi, sebaliknya awak ubah dulu kedudukan double bond. Boleh letak yang kedua pula kan. Cikgu tak lukis dah ni, nak cepat. Letak pada C2. Jadi hep 2 ina. Okey. Lepas tu yang ketiga, cikgu ubah daripada sinilah. Cikgu ubah daripada sini. Sebelah dia kan. Okey. Okay, cikgu padam dulu. Tadi kita letak pada 2. Ni 2. So sekarang kita letak pada yang ketiga. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ni 3, maka hep 3 ina. Kalau awak baca daripada sini jadi 1, 2, 3, 4. Hep 4 tak boleh. Okey. Jadi yang isomer yang ketiga, hep 3 ina. Dia ni 7 ni jadi panjang lah. Lebih daripada 5 isomer. Cikgu tak tunjuk semua lah. Cikgu nak tunjuk macam mana awak nak lukis isomer tu dengan tanpa rasa macam susahnya nak lukis kan. So mulakan dengan kedudukan. Okey. So yang seterusnya boleh tak ubah daripada ketiga kepada keempat? Daripada sini tak boleh kan? So apa tak boleh? Sebab pindah sana pun Boleh ubah. Cuma namanya sama. tetap
kira daripada kiri kan. 1, 2, 3. Dia tetap jadi have 3 ina. Jadi itu dah 3 semua. Yang keempat barulah kita kurangkan C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak satu cabang. Okay, double bond nak letak mana? Boleh tak sini? Cuba tengok. Boleh tak? Boleh tak double bond kat situ? Cepat jawab. Tak. Sebab apa? Sebab Awak tengok ada bilangan 5. ikatan. Ya, 5 ikatan kan? 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Maksimasi dia 4. Macam tu. Jadi kita tak boleh letak double bond di situ. Letak mana? Letak mana double bond? Awak boleh letak daripada hujung juga. Hujung ataupun start yang, kalau letak sini tak boleh juga kan? Kalau sini pun tak boleh sebab 1, 2, 3, 4, 5. Jadi awak mulalah letak sini. Nanti bagi nama lah. Okay, sini macam mana nak nomborkan? Ini jadi cabang lah. Jadi cabang. Okay, last cikgu tunjuk yang last ni. Yang lain-lain awak cuba buat-buat lah. Okay, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rantai lurus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, apa nama dia? 6 hex. Okey, kedudukan double bond tu kat mana? Nak kira daripada kiri atau kanan? Kalau daripada kanan, 1, 2, 3 kan? Daripada kanan, kiri, 1, 2, 3. Sudah. Ambil yang mana? Kiri ke kanan? Ambil yang kanan. Kanan sebab cabang pula. Kalau cabang awak mula kanan, dia kedua kan? Kalau ambil kiri tadi, walaupun kedudukan ina 1, 2, 3, 1, 2, 3, maka hex 3 ina. Tapi cabang kalau mula daripada kiri, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 metil. Berbanding kalau daripada kiri, 1, 2. 2 metil. Jadi kita nak yang terendah. So daripada kanan. Okey. Jadi itulah tips dia. Mula dengan untuk alkina kita ubah dulu kedudukan double bond, lepas tu baru buat cabang. So ini akan dapat lebih daripada 5 isomer bagi heptina. Dalam modul tak ada kan heptina. Jadi harap-harap jelas lah ini. Okey. Selesaikan dulu soalan dalam modul tu. Alright, namakan sebatian tersebut. Oh, ramai lagi yang salah ni. Jom kita tengok. Macam mana boleh tak kita ambil macam ni? Tak boleh, kebetulan dia susah nak buat. Macam ni, boleh tak? Rantai lurus. Rantai paling panjang. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita cuba namakan dia. Kira daripada kanan. 1, maka 1, 2, 3, 4. 4 apa kelas? Boot. Perlukan pada 1 ina. Okey, jadi metil ni, metil berada pada C. 1, 2, 3. 3 metil boot 1 ina. Alright, alhamdulillah. Ada yang berjaya menjawab yang betul. Tahniah 6 pelajar tu ni. Harap-harap betul dia buat dengan ni lah sendiri, bukan main tembak. Okey, tadi kita buat corner kan. Kalau kita buat macam ni, sama tak? 1, 2 kan, sama kan? Still boot 1 ina dan metilnya pada kedudukan 1, 2, 3. 3 metil boot 1 ina sama. Okey, seterusnya. Yang ni tak payah kot Ada juga salah. Nampak tu. Siapa jawab ni? Okay, raise hand yang jawab pentan 4 all. Tengok siapa. Angkat tangan sikit.
Tak nak mengaku. Nampak lagi ni angkat tangan. Siapa jawab ni? 3 orang ni. Raise hand. Tak ada lagi. Ataupun sendiri pun dah lupa jawab apa. Kenapa salah pentan 4 all? Cuba jawab. Siapa nak jawab? Sebab dia start kira daripada kiri. Kira daripada kiri. Okay. Terima kasih Nazrat. Bila kira daripada kiri, 1, 2, 3, 4. OH iaitu kumpulan berfungsi bagi alkohol berada pada 4, maka itu jawapan dia. Jadi, salah. Kita kena bagi nombor yang terendah, jadi perlu kira daripada kanan, iaitu C1, C2. Jadi, pentan 2 all. Alright. Ini lagi lah butan 2 all ni. Macam mana ada butan 4. Alright. Atau tersilap klik je. Okay, soalan ke-9. Alkohol merupakan zona. Okay, itu tak ada salah, tapi walaupun ramai salah. Jadi jawapannya CHO, alkohol. Awak cuba macam ni lah. Kalau rasa blur, awak cuba ingat formula dia. Satu unsur yang paling senang. COH. Kan? Etanol. Ada unsur apa? C H O. So macam mana boleh salah lagi tu? Okey, seterusnya apakah nama proses bagi penghasilan alkohol? Ada beberapa kan? Okey, so soalan ni sepatutnya apakah antara berikut salah satu? Maksudnya selain pada penapaian ada satu lagi tadi kan? Okay, ada satu lagi yang menghasilkan alkohol iaitu daripada alkana. Daripada apa tadi? Oh ni alkohol. Alkina penghidratan kan? Penghidratan. Cuma soalan ni agak umum lah. Perhasilan alkohol. So yang ada hanya penapaian je kat sini. Alright, ada juga yang jawab penulinan. Macam mana tu? Apakah formulaan bagi alkohol? Okay, formula kalau awak tak nak hafal macam tadi, lukis saja. Lukis and alkohol. Jadi formulanya D ada C, lepas tu ada H. Lepas tu ini ada OH. C ada berapa saja? 1. Kita try terbitkan sendiri. H, jangan kira yang OH ni. Okay, ini adalah ada berapa H? 3. Kan? Jadi apa formula dia? Okay. So kat situ T apabila N1, kalau N1 dia akan jadi 3, maka 2N tambah 1 kita nak letak kat sini. 2N tambah 1. Sebab N1 tiba-tiba jadi 3 kan? Jadi 2 darab N, 2 tambah 1. Inilah dia. Cn H2N tambah 1. Sama juga macam alkina. Kalau lupa formula dia, cuba terbitkan sendiri. Okey, seterusnya. Okey, nama. Ada lagi yang salah? Ada, kita pergi cepat sikit. Okey, mana rantai lurus yang kita boleh ke sini? Boleh ke daripada sini je? Kelas? Laju sikit. Boleh. Tak boleh sebab tak cukup panjang kan. 1, 2, 3, 4, 5 saja. Okey, jadi yang sepatutnya kita nak mula daripada, okey, kita cuba macam ni. Syarat dia, awak lukis ni mesti dia melalui yang ada OH. Okey, mesti melalui. Ada setengah tu kalau awak tak buat melalui OH jadi salah lah. Kumpulan berfungsi mesti kita lalu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. Boleh tak kita panjangkan, kita tukar ini. Okey, kita tukar. Kita cuba corner. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama saja kan? So paling panjang kat situ adalah 6C. Maka 6 hex. Macam mana nak ingat 6 ke 7? Ni hex. Hex 6. Kalau hept
7. Atas bahasa Melayu, Inggeris, bawah Melayu. Jadi 6C, 6 hex. Mana yang ada hex? Terus kan, awak tak payah fikir dah. Kan, nampak kalau soalan objektif, tak payah bazir masa dah kalau lain-lain tak ada hex. Kan? Sebab rantai karbon paling panjang kat situ hex. Jadi macam mana yang dapat propan ni? Okey. Sama-sama tanya di sendiri Okey, ada berapa soalan lagi ni? Berapa soalan tadi? Ingat tak? Ada 19. Ini 19. Oh, 19. Alright. Yang ini cikgu ringkas dengan balik. Utamakan C. Kenapa tak muncul? C. Utamakan C, H dan O. Alright. Jadi kita tengok dulu C. C1, sini C1. Sini C5. Okay, nak buat apa kat sini? Mesti ada darab 5 kan? Itu letak 5C kat sini. B5. Dah jumpa terus jawapan dia B5. Ini kalau objektif. Okay. Okay, ni. Sekejap ada kat sini sekejap. Okay. So yang lain-lain tu boleh cuba kira sendirilah. Ini cara awak singkirkan jawapan yang salah kan? Okay. Okay. Alright, seterusnya. Yang mana lagi? 14. Okay. Sekejap, ada call. Sekejap, ada call. Okay. Action policy dan sesuai. Tak ada jawapan lain. Kalian mengenai 7 beraksi. Jadi ini fakta yang perlu anda hafal. Okay, seterusnya. Isomer. Kita dah banyak bincang isomer tadi. Awak boleh cuba buat balik. Ada lagi yang menjawab. Ikatan ganda 2. Okay, seterusnya. Okay. Ini agak complicated. Tak apa. 17. Isomer. Okay, ni kita dah bincang banyak kali isomer tadi. Awak boleh cuba buat sendiri bagi yang ada kesalahan kat sini. 4 orang kat situ. Okay, 18. Sama juga. Isomer. Okay, sama juga isomer. Sama juga isomer. Okay, jadi masalah ni sama. Alright, sama juga isomer. Jadi ini cikgu bagi peluang kepada awak untuk check balik lah. Cikgu akan share balik quiz ni. Okay, semak balik yang mana salah tadi. Alright. Okay, selesai sudah kita bincang soalan yang mana banyak kepada isomer kan. Sebab isomer yang paling susah kat sini. Okay. So sekarang ada apa-apa soalan lagi? Kelas? Tak ada. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Semua dah macam tak tahu maya dah. Okay, jadi cikgu akan share balik nanti quiz tu. Alright. Dan sekejap lagi cikgu akan share link untuk jawab ni lah. Macam biasa. Kehadiran. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah. Wal asri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati. Okay. Terima kasih semua atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.